dah live lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua para penonton. Malam ni kita kalau sebelum ni dalam 10 siri yang sebelum ni kita banyak cerita tentang saya rasa agak banyak juga tentang kewangan dan keusahawanan. Hari ni kita lari sikit topik kita malam ni ialah tentang sains dan masyarakat. So basically itu ialah apa yang kita cuba bawa dekat benda biasa di bawah ke tengah, benda-benda yang orang kata isu-isu ataupun perkara-perkara yang harian yang berlaku di sekeliling kita. So kita ajak panel-panel untuk bersama kita untuk membincangkan topik hari itulah, dan topik hari ini adalah sains dan masyarakat. Okey, bersama saya hari ini adalah 3 tetamu dan juga dengan co-host saya iaitu saudara Khalid dan juga 3 panel ataupun antara ni apa orang kata antara penulis sains di portal Patriots ataupun ada yang menghasilkan buku bersama Patriots Publication. Salah seorang ni adalah Ahmad Akmal, Zami Muhyiddin dan Musaddiq Jafar. Okey, assalamualaikum semua, apa khabar? Sihat. Okey, sebelum kita mula mungkin ramai yang tak berapa kenal. Mungkin ramai yang kenal Zami je, sebab Zami dia paling famous sekali kan. Dia banyak buat video dengan ML. Aku pun fanboy ke Zami kat sebenarnya. Kan? Apa-apa Zami kan. Tapi kita nak kenal kan 2 orang lagi, Amar, the eccentric guy, and also Musaddiq, kita punya antara saintis kita yang tengah dekat Taiwan ni. Ni Musaddiq ni dengan live kat Taiwan ni, daripada universiti kat Taiwan. So mungkin kita boleh mula dengan Amar. A bit about yourself, Amar. Allah Akbar. Saya Ammar Akmal Zudi Mic atas. Saya Ammar Akmal Zudi Biramli. Selalu dekat TP saya tulis pasal biologi, dan bukan setakat TP sajalah, ML Studio juga pasal biologi kebanyakannya. Saya baru graduate daripada UIA Kuantan dalam bidang bioteknologi, tapi pengurusan pasal environment lah. Okay. Sekarang ni tengah nak sambung master tapi sebab ada COVID ni kan, so tunggu panggilan lagi. Tu okay. Simple je. Okay, Mus, mungkin boleh perkenalkan diri sikit, what you do and kenapa kau kat Taiwan, benda tu. Okay. Assalamualaikum, Musaddiq. Sebenarnya saya dah menulis lama, lepas tu ramai dah follower yang follow saya, cuma saya jarang menulis sekarang ni sebab saya tengah buat PhD dekat UKM dan National Chiao Tung University dekat Taiwan, dekat Hsinchu. So kita orang ada collaboration antara UKM dan CTU, sebab tu saya ada kat sini. So saya kena ada kat Malaysia setahun, dekat sini 2 tahun minimum. So sekarang ni saya dah habis setahun dekat Malaysia, so sekarang ni saya kena habiskan minimum 2 tahun dekat Taiwan ni untuk siapkan research saya lah. Kalau tak ada apa-apa, sponsor saya minta saya grad tahun depan lah. InsyaAllah doakanlah ya. InsyaAllah. Okay. Zami, okay, Zami, mungkin orang kenal siapa engkau, tapi mungkin belum apa lagi dah ada soalan dah. Itulah dia. Apa kata kalau ada soalan tu kita belum mula pun lagi ni. Terima kasih kerana yang bertanya, Naim. Thanks tanya, tapi sekejap apa soalannya. Okay, Zami, mungkin boleh update sikit apa kau buat sekarang, apa yang terbaru dan sebagainya. Ada buku baru ke? Aku master dulu aku buat dalam fizik bahan. Lepas tu PhD aku tukar ke disiplin lain, aku ambil radiologi ataupun perubatan nuklear. Kiranya aku study nature of, macam mana nak cakap aku study radiation tu, lepas tu hubungan dia dengan tubuh badan dengan manusia lah untuk medical treatment. Aku buat kat UiTM sekarang. So sekarang baru start lah PhD tu. Dan aku pun baru sementara sebelum aku mulakan PhD aku tu, aku baru siapkan buku terbaru aku. Baru hantar lah buku tu ke penerbit dan dijangka bulan depan terbit lah.
So sekarang fokus ke PhD je lah. Itu je lah. So maknanya ni bila kata lari bidang tu maksudnya dalam medical field ke macam mana? Tak, dia masih fizik juga sebab aku masih study sebab radiation tu masih dalam kerangka fizik. Dia masih dalam disiplin fizik, cuma specialize tu aku bertukar lah. Specialize tu memang agak lari lah sebab masa master kita buat fizik, aku buat fizik bahan. Lepas tu bila dah masuk PhD buat radiation, dia punya method pun dah tak sama, dia punya fundamental pun memang dah tak sama lah sebab specialize dah lain. So memang kena study from scratch lah dia punya pasal kena study. Fizik bahan ni dia apa? Dia material technology ke? Partly material technology. Dia banyak cabang juga, nanotech, semiconductor, superconductor. Rasa MUS pun dia study semiconductor ke? Ya saya daripada biosensor. Kalau dekat UKM saya sepatutnya PhD in nanotech, microengineering dengan nanoteknologi. Dekat sini PhD in semiconductor technology. Tapi saya fokus kepada biosensor, iaitu saya guna aplikasi fizik untuk detect tentang bahan biologi, perubahan biologi atau macam-macam gitu je. I see. Okay, cerita tentang material technology. Correct me if I'm wrong, aku cerita satu benda ni, kalau benda ni betul korang cakap ya, ataupun bagi komen, ataupun kalau tak betul tolong betulkan lah. Okay, so cerita tentang material technology ni, salah satu benda yang aku berbincang dululah dengan industry player lah. Dia kata sebenarnya siapa yang control material technology ni basically control banyak benda lah, especially on electronics. Sebab contoh, aku tak ingat nama company kamera tu, but dia nama Jerman. So basically sebab dia buat kamera dia menggunakan dan material tu terlampau bagus, so kamera dia tak pernah rosak. Orang tak ada sebab nak hantar servis, orang tak ada sebab nak beli kamera baru sebab material dia terlampau bagus. So apa yang jadi ialah company tu bankrupt sebab orang tak hantar servis dan orang tak membeli baru, tak tukar. Dan ada juga macam orang kata kenapa Jepun antara yang leading dalam tech sekarang ialah sebab diorang ada basic material technology yang bagus. So basically kamera, diorang kata contohlah kita ambil clicker kamera. Dia every click tu kan dia punya clicker tu dia kata lepas 500 klik confirm patah. Maksudnya orang confirm kena tukar, orang confirm kena servis. Tapi material dia kena ada ilmu material tu lah. Maksudnya material tu tak boleh lah macam campuran dia terlampau rigid, terlampau rapuh sampai tak sampai 500 klik dah patah, ataupun tak boleh lah terlampau tinggi sangat sampai beribu klik pun tak patah. So benda ni betul ke benda ni? Maksudnya kenyataan bahawa material technology ialah apa yang membuatkan engkau boleh cipta teknologi lain ataupun tidak. Betul tak dia punya kenyataan tu? Jawab Mus. Saya macam ni. Kalau untuk material yang takkan rosak tu sebenarnya dah defy law of physics lah. Okay. Sebab apa-apa pun bateri ke TV ke apa ke semua masing-masing ada jangka hayat masing-masing. Jangka hayat masing-masing tu bergantung pada durability dia. Macam bateri mungkin boleh cas 1000 kali ke 10,000 kali ke apa kan. Sebab tu sebab diorang kebanyakan company ni diorang ada hardness test, dia ada QC dia, berapa lama boleh tahan, berapa lama dia boleh support, berapa lama dia orang boleh. Ni bukan sekadar strategi perniagaan, tapi memang macam tu, memang mustahil lah salah kita barang yang takkan rosaknya wujud. So tapi kalau yang terlalu, memang ada juga orang yang memang sengaja dia tak buat terlalu macam mana, terlalu tough. Sebab itu strategi perniagaan dia orang jugalah. Sebab dia orang pun perlu servicing semua tu. Tapi sebenarnya tak logik barang yang takkan rosak ni. So kalau kan macam Zamir dulu buat, kau ada buat bateri tu kan? Aku buat thermoelektrik. Elektrik. Masa ada itu bateri kan? Bateri boleh. Dia energy from heat. So biasa setiap benda ni ada jangka hayat dia. Kalau siapa yang ada Apple ataupun kita selalu tengok bateri performance tu, dia daripada 100% dia akan turun. Memang benda tu memang
memang fizik, memang takkan tak Hmm. mungkin Hmm. ada benda Tapi Dia betul macam ke ni lah, dia- bateri dulu lagi dia tahan apa daripada ni, sekarang? Oh, sebenarnya bateri sekarang lagi tahan daripada dulu. Cuma energy consumption sekarang ni lagi tinggi daripada lagi dulu. tinggi. I see. Dulu kan Okay, dia Zami. saintis dia pernah timbulkan satu persoalan tau, bukan persoalan lah, dia boleh tak kita cipta perpetual motion? Maksudnya motion yang tak akan stop untuk kita jana tenaga. So benda tu orang pernah try lah, banyak saintis ataupun sarjana dia pernah usulkan kalau kalau kita buat macam ni mesin tu akan berputar untuk selama-lamanya. Tapi benda tu dia memang macam Musodi cakap lah, dia akan defy law of physics, terutamanya thermodynamics. Sebab setiap benda yang kita buat ataupun mesin yang berfungsi ataupun apa saja, dia akan melepaskan waste of energy. Tak kisah waste tu maybe dalam bentuk bunyi, dalam bentuk heat. So benda-benda tu semua akan menyebabkan jangka hayat sesuatu device tu akan ada lah jangka hayat dia, sebab benda-benda macam tu, sebab ada waste, sebab ada benda tu semua akan turunkan dia punya efisiensi dengan prestasi lah. Dia memang tak akan ada benda yang boleh berfungsi untuk selama-lamanya. Ya, sebab ada rintangan apa semua kan. Ada soalan kat sini tadi, nak ambil tak beberapa soalan boleh kat lah, sini? banyak sangat. Belum apa Kita nak lagi dah kickstart. soalan. Itulah dia. Banyak dah. Ni soalan kedua ni. Okey, macam mana nak educate anak muda pasal vaksin? Saya rasa ni penting sebab dengan kemunculan kumpulan yang menolak vaksin. Yang ni aku rasa is quite practical. Siapa, macam mana kita nak educate ni? Walaupun mungkin not on physics, more on medical, but approach dia, sebab korang biasa dah approach ni. Macam mana? The best way. Amar jawab, Amar. Amar, okey. Amar. Sebab okey. Dengar pasal vaksin ni dia pening sikit tau nak cerita. Sebab saya cakap makin kita macam teknologi naik kan, makin banyak kita senang nak sembang benda ni kan, makin banyak apa geng anti vaksin. For some reason. I see. Why is that? Bila lagi maju lagi ramai pula nak lawan benda tu pula. It's just human punya natural tendencies nak fight the truth ke, atau kita memang just nak be different? Tak, sebab macam dulu kita punya mortality rate kita sangat tinggi tau. So macam contoh lah, kita pasal zaman medieval, waktu zaman apa Black Death semua tu kan. Dekat Europe tu normal lah kalau mati umur 30. Paling tua. Itu normal. Tapi makin kita menginjak semua tu kan, teknologi medical kita semua dah makin naik. So dan orang zaman dulu macam bila kita cakap sebab kesihatan, diorang terdesak. So diorang kalau kita macam dia bagi penawar benda ni, diorang akan terima. Dan vaksin wujud paling primitif macam kita guna dalam konteks moden lah, Edward Jenner waktu zaman waktu di UK. Walaupun sebelum tu dekat China dah guna dia guna kahak rasanya, kahak atau hingus, benda pesakit. Tapi kita tak panggil vaksin, kita panggil lah benda tak boleh lupa. Tapi dia konsep sama macam vaksin. Cumanya yang paling moden tu waktu dekat UK lah, waktu abad ke-17. Dan waktu tu orang tu memang semua terima lah dia kena cowpox, semua pakai. Tapi bila teknologi kita makin naik dan saya tak langsung teori konspirasi pun makin naik. Dan benda ni yang bagi aku bab vaksin ni dia melibatkan kepercayaan dengan data tau. Melibatkan dua benda ni. Okey, biasanya orang yang percaya yang tolak vaksin ni dia percaya bukan sebab dia tolak vaksin bukan sebab data, tapi sebab kepercayaan. Sebab mungkinlah ada data-data tertentu, data-data terpencil yang support dia orang punya belief, tapi dia punya core utama dia kenapa dia orang tolak vaksin adalah lebih kepercayaan. Kalau yang aku faham dalam konteks orang Malaysia. Sebab bila melibatkan vaksin ni dia akan ada kaitlah sikit dengan agama sikit. Kenapa dia tolak vaksin ni? Dia orang tolak perubatan moden bila dia dengan agama sikit. Kejap. Dia sebab apa tau? Habis yang dulu ni. Sila. Okey, so bila melibatkan datang kepercayaan ni, bagi akulah memang susah sebenarnya kita nak ubah orang yang memang dah percaya pada anti vaksin kepada yang percaya kepada vaksin. Sebab melebut benda tu data, walaupun kita ada banyak data untuk support bahawa vaksin ni belum menyelamatkan manusia, tapi kalau kita tengok kajian kan,
yang kita tengok kajian, kita tak boleh ubah kepercayaan seseorang berdasarkan kepada data. Semakin kita asak kepercayaan diorang tu, semakin kuat kepercayaan diorang untuk jadi anti vaksin. Bagi aku nak approach tu memang agak susah dan lebih benda tu bagi aku lebih kepada didikan daripada kecil. Tengok pada parent dia macam mana. Kalau parent dia memang support vaksin, anak dia kemungkinan besar boleh support vaksin lah. Kalau tak memang susahlah sikit, dia menyebabkan belief. Itu pendapat aku lah. Okay. Tapi dia basically kepercayaan tu datang juga daripada mungkin orang kata kalau kau nak gain something kau kena lose something ni benda macam tu kan. Macam orang mungkin macam through that simple logic orang fikir macam kalau kau nak ada immunity to something, it must change something inside your body, something like that lah. Mungkin kan orang kata kalau cucuk vaksin ni dia get autism, and then maybe macam contoh kalau korang ingat dulu, aku tak tahu zaman korang lah, zaman aku dulu kalau kena BCG, cucuk BCG confirm demam lah, demam seminggu. Means that it does change something. It does something to your body. Benda tu kan. So aku rasa kebanyakannya bermula dengan belief ni. Benda tu mungkin Amar macam kau nak cakap something ya. And then we talk about herd immunity lah, apa benda kan. Aku rasa ramai juga yang tak faham benda tu. So macam aku tak faham sebenarnya. Sebab bukan bidang immunity apa tu. Sebab biologi benda tu setiap banyak manusia dia immunity dia lain-lain tau. Ada orang yang allergic dengan ni, ada orang allergic benda tu. Itu yang ada kes yang orang bising kan. Asal lepas kena vaksin ni tiba naik allergic. Something like that lah. Tapi kita juga ada juga macam correlation tau. Macam yang contoh kes terkenal lah, autism. Tiba-tiba lepas cucuk dia kena autism. Padahal dia boleh sebab kena penyakit lain. Tapi sebab macam orang banyak bising, lepas cucuk vaksin dia kena autism. Maka orang ingat, vaksin penyebab autism. Itu antara masalah yang kenapa. Banyak kes macam tu. Banyak kes macam tu. Teori konspirasi semua kan. Banyak kes. Dan benda ni kan normal tau. Kalau jumpa doktor atau nurse kan, jadi anti vaksin sebab benda ni. Normal. Dia macam ni. Dia kelahiran anti vaksin ni dia bersama dengan kecepatan ilmu tu maklumat disebarkan. Sebab zaman dulu anti vaksin jarang wujud ataupun orang sudut sains ni jarang wujud sebab sebab maklumat tu dipegang oleh autoriti. So siapa yang kawal TV, orang autoriti, akhbar, semua tu kira mereka boleh selected. So of course dia orang akan elakkan benda-benda yang anti vaksin tersebar luas apa benda semua tu kan. So bila zaman internet dah muncul, semua orang ada hak, semua orang ada senang je nak share macam-macam. So kumpulan anti vaksin ni pun diorang ada propaganda mereka sendiri nak dan mereka sebarkan ideologi diorang. Orang baca, orang tengok macam ni, macam make sense everything. So kadang Richard Dawkins dia pun lama lawan pseudoscience ni. So dia pun ada cakap di effect saya lupa saya pun tak nak sebut sangat. Effect itu sorry sebut tak betul. Ada Google kan. So dia memang kadang-kadang anti vaksin pseudoscience ni dia comfort tau. Dia antara dia kira comfort. Dia macam comfort your belief tau. Kadang-kadang dia believe something, kadang-kadang macam masyarakat tu dia percaya dengan alam mistik apa semua tu kan. So pseudoscience ni dia menyelit dengan benda tu. Sebab tu kita ada perubatan, kita semua orang dah biasa dengan perubatan bawang apa semua tu kan. So pseudoscience tu dia masuk, dia tambah apa sikit. dia punya belief tu. Tambah rincam ni dia gaul-gaul jadi satu dan orang pun betul lah ni. Sebab tu dan satu lagi dia tak semestinya, kadang-kadang orang jijak pandai pun ada yang jadi anti vaksin. So ini masalahnya juga. Kerana selective bias. Selective bias sebenarnya memang tak semua macam kita cakap tadi kan, tak ada benda yang perfect dari awal sampai akhir. So macam Amar cakap tadi tu ada orang allergic, ada orang tak boleh terima. Macam kacang lah, ada semua orang boleh makan kacang tapi ada setengah orang tak boleh makan kacang. Macam vaksin, semua orang boleh vaksin tapi ada orang tak boleh dapatkan vaksin. So bila maklumat dah senang nak sebar, so benda-benda tu orang highlight. So kadang-kadang timbulkan ketakutan. So dia ada fear. Nana zaman internet ni.
Betul. Fear, safety bias, comfort, apa lagi yang sebab saya nota tu sebenarnya saya dulu antara yang buat lawan anti-vaksin saya dah ada nota banyak tau sebab saya dah tak ingat dah nota. Tapi yang lagi praktikal ni juga apa ni, kalau dia bukan saja anti vaksin tapi untuk dalam konteks sekarang yang tak percaya COVID ini lagi bahaya. Yang tak percaya COVID, yang ingat COVID ni satu rekaan semata-mata. This is I think pressing juga. Okey, sebab kejap. Sebab ini bukan aku menyebelah sesiapa lah, but simple thinking. Sebab kita tolak tepi kejap flat earth, anti-vax ni diorang punya fight against big pharma ni dia bukan macam, sebab bunyi dia tak terlampau far-fetched tau. Macam basically sebab aku banyak tengok Bond dan juga James Bond dengan Mission Impossible. So basically when you have a lab, kau boleh create satu virus and create satu antibody, vaksin or antidote yang di mana kalau kau sebarkan virus tu and then kau jual antidote tu, and that idea is not really far-fetched. Sebab tu aku rasa yang buat ramai orang mungkin percaya, this is big pharma punya kerja, big pharma nak buat duit dan sebagainya benda tu kan. And I think that is what makes it hard untuk kita lawan, sebab benda tu ada a sense of macam betul juga kan benda tu kan. Sebab itu yang saya jawab cakap tadi tu comfort tau. Yang saya jawab tadi dia comfort. Dia kadang-kadang sama tu dia dah ada belief dia from the start, dia think something like that maybe. So bila ada something, bila ada maklumat yang tu dia jadi selective bias. So dia start from maklumat, betul. Dia comfort je. Lepas tu ada maklumat dia jadi selective bias. So daripada situ dia dah berpegang teguh lah. Tu yang kadang-kadang kita memang sebenarnya saya bertahun-tahun saya lawan anti-vaksin ni kan. So saya dapat calculation satu je. Walaupun macam mana pun kita tak dapat ubah dia orang. Betul. Redha je lah, terima hakikat dia. Redha je lah. Aku nak kena jemput geng anti-vax hanya untuk cover apa yang kita cerita hari ni, kau tak? Kena neutralize. Saya give up lah sebab saya lebih 5 tahun lawan orang. So sebab ada seorang pun dapat ubah. Tapi sekarang ni tumpuan yang saya rasa seharusnya kan generasi baru. So yang lama ni biarlah mereka sampai tahap tu dia akan pergi sendirilah. So yang baru-baru ni patut kita orang dekat ini science lab, ini science lab, MP itu yang banyak. Pseudoscience ni yang lain dia macam kemiskinan. You and me know that benda ni takkan boleh pupus. Betul tak? Betul, tapi kita boleh bendung. Tapi kita boleh takkan boleh pupus. Kita boleh bendung. Bendung lah, kontrol lah. Kontrol. Sebab tu ini science lab, M3 mall, M3 Medical Buster Malaysia mesti diorang marah. Apa M3 mall ni? Itu diorang giat menulis dekat dekat portal-portal, tak dibayar pun. Kalau ini science lab tu kebanyakan mereka tu lecturer tau. Diorang memang tak dibayar pun. Kita orang memang tak ada tak ada KPI ke apa, tapi diorang still sebab diorang ada effort. Diorang lawan sains tu. Sebab tu diorang sentiasa post. Dia so kita orang mula-mula macam-macam. Dulu kalau tulis macam tu je orang takkan baca. Sebab tu kita orang find out ada gambar lagi orang nak baca. Sebab tu kita orang tambah gambar. Lepas tu kita orang start dengan karikatur kita orang sendiri. Kadang-kadang kita orang buat benda menarik sains dapur. Lepas tu ada lepas tu kadang-kadang kita orang make sure post tu tak terlalu panjang. Lepas tu kena ada paragraf, kena ni macam-macam lah. Kadang-kadang itu kena main sikit lah, tapi benda tu tak terlampau sikit lah. So boleh lah follow ini science back je. Betul lah, kena ada seorang dua rockstar scientist yang macam popular kan, macam siapa ni, kalau kat US tu siapa ni, tadi aku sebut siapa dia yang kat US,
Neil deGrasse Okay. Tyson. So ada macam yang macam a cool man going science, because you have to be cool and be the face daripada tapi macam tu lah tadi kita sembang apa, masalah ni banyak Aku harap itu. dia jadi macam tu, rockstar of science. Zamir tak boleh, Zamir terlampau Shikamaru sangat. Dia macam Kalau Zamir tak boleh, saya putih Zamir boleh jadi. Tapi Zamir, soalan Nolan ni tak nak jawab soalan ni. Multiverse ni. Dalam filem Tenet ni. Sebab aku personally pun nak tahu juga betul ke dia merepek je benda ni. Okay, daripada Ahmad Muziru Idham dia tanya, Zamir, sains dapat jelaskan tak teori masa yang Nolan pakai dalam filem Tenet tu? Ke Nolan merapu saja pakai reka teori sendiri? Dia dapat jelaskan, dia guna konsep entropi. So entropi ni konsep dia macam ketidakstabilan ataupun chaos, dia semakin meningkat dan tidak pernah turun. Dia contohnya macam telur tu stabil. So kalau kita pecahkan telur tu jadi tak stabil lah. So bila telur tu dah pecah, kita tak boleh susah lah nak jadikan telur yang dah pecah tu jadi bentuk asal dia balik. Konsep tu lebih kurang macam tu lah. Dia macam main arrow of time. Aku ada explain sebenarnya benda ni kat Facebook. Tapi basically Nolan dia boleh explain lah konsep dia dalam cerita Tenet tu. Cuma problem Nolan ni dia execute dengan baik. Konsep Tenet tu tak execute dengan baik lah. Oh, okay. Tak execute. Teori dia dah betul tapi dia kalau penceritaan tak habis. dia macam bila tengok cerita tu kita jadi pening. Apa benda? Cerita pasal apa ni sebenarnya? Sebab Nolan dia terlalu, orang kata terlalu, Kalau bahasa pasar dia letak konsep banyak sangat. Letak konsep kita bom dia. Dia bombat konsep banyak sangat, extract banyak sangat. So dia abaikan plot, dia abaikan penyampaian. So jadi orang bila orang tengok sekali orang tu jadi pening. Tak apa ni cerita pasal apa ni? Watak utama tu terlibat dengan apa sebenarnya? Orang jadi pening kat situ. Sebab terlalu pentingkan konsep sains, terlalu pentingkan konsep itu dan ini kan. So cerita tu jadi diabaikan. So basically konsep sains ni tak ada masalah lah. Dia cuma cerita tu je yang susah sikit nak faham. I see. Logik lah dia punya cerita tu, logik. Sebenarnya kena tahu antara sains dan fiction. So movie tu sah fiction dan dia sekadar untuk hiburan. Tapi yang bestnya tentang Nolan ni, dia ambil advisor sains tau. So dia ambil daripada base science yang real, yang kita make sense, dan dia kembangkan jadi something yang tak logik sikit lah. Macam contohnya macam like Speculation lah. dia Macam Interstellar lah. menghibur kan dia. Itulah seni penceritaan. Kalau nak masuk cerita seni penceritaan lah, the art of storytelling lah. Of course kau kena blow it out of proportion untuk bagi nampak dramatization. Kalau tidak, kalau dia cerita benda tu on as theory, confirm tak ramai tengok apa benda ni, semua kan boring lah benda tu kan. Sebab saya antara nak cuba tulis fiction science, sebab saya sebenarnya pernah menang anugerah sastra ada apa tu, bahagian cerpen lah, anugerah sastra bahagian cerpen tu. Apa yang saya faham, saya study, saya baca buku, saya banyak baca Isaac Asimov semua tu kan. Dia basic untuk fiction science ni, dia sebenarnya dia kena create their own universe. So dalam universe tu dia kena law dia bebas apa semua tu kan. Yang Nolan ni dia ambil law yang bombastik, yang dia suka ambil yang jago-jago sains yang power dan dia lepas tu dia spekulatifkan lah benda tu. Start di situ dia create universe dia sendiri. Sebab tu Star Wars orang tengok, orang rasa make sense walaupun lightsaber tu tak kamu macam memang kena defy law of physics, tapi benda tu dia dah create dia punya universe dia sendiri. Lepas tu so macam itulah dengan sebab tu kadang-kadang ada drama kat Malaysia di logik apa semua tu. Dari awal lagi dia dah tak create universe dia sendiri. So dia cuba nak masuk universe perubatan tapi dia tak create universe perubatan versi dia. So bila orang tengok, orang akan berpandukan pada kisah benar dia tahu. So yang reality. So dia macam it just doesn't make sense. Apa benda nap? Orang tengah handset bagi nap pun bagi jadah semua tu kan. Ada yang pakai sepatutnya pakai yang terbalik lah apa benda macam tu kan. Sebab
Dia kalau dia start dari awal, dia buat universe dia sendiri. Oh ni sekarang ni Senang. teknik baru, macam baru. Kita kena pakai macam ni kan. So orang akan jadi excel sebab besok orang tengok movie ni, dia akan lihat pada reality dia. Jangan Malik. Dan benda ni lah yang kau cerita panjang-panjang ni kan. Dia punya key point dia yang kau cerita panjang-panjang ni sebenarnya defy the law of physics. Korang tahu tak? Korang ni boring gila ke tak? Banyak imaginasi orang. Saber ni tak boleh sebab it defies law of physics. Come on. Aku terpaksa. Sorry lah terpaksa. Aku alah korang ni kan parti putus lah. Okay, dalam society kita, aku just nak compare sebab nak bantah balik ke masyarakat sains dan masyarakat, just nak tengok masyarakat kita banding dengan Asia je baru bukan dengan western world. Kalau kat Asia ni kita boleh something yang dibanggakan ke atau something yang a lot more banyak lagi kerja kita nak kena buat? Daripada konteks apa tu? Konteks kita punya kesedaran sains ni ke, masyarakat kita penerimaan. Asia aku ada tengok aku ada tengok yang PISA punya computer science exam tu yang dia cakap literasi sains dengan matematik dalam kalangan budak 15 tahun. So Malaysia ni lebih kurang 50% lah. 50% yang literasi sains dia 50% lah dia punya literasi sains dia, tapi cuma coverage yang dia orang buat tu bawah 75% population kira outstanding lah. Sebab kebanyakan negara-negara lain macam Singapura pun dia above average. Hong Kong pun above average. Kanada, Thailand dia above average. Korea. Kita average lah. Tak average lah. Average lah. Dalam 50% macam tu dalam kalangan population dia yang literasi sains dia tinggi. Tapi yang bagusnya kan, dia walaupun kadang-kadang ada orang mungkin tak faham sains, mungkin literasi sains dia rendah, tapi support dia orang kepada sains dengan kepada saintis tu agak tinggi lah. Seluruh dunia mempunyai trend yang sama. I see. Maksudnya tak ada orang yang nak melawan lah. Tak ada orang nak, yang persoalkan tu biasa geng anti-vaksin apa semua, tapi dia orang dalam kelompok yang sangat kecil. Dekat seluruh dunia public dia percaya dekat saintis adalah golongan yang mempunyai kepercayaan yang tinggi dalam kalangan public. Maksudnya kalau macam kerajaan nak invest sesuatu dalam bidang saintifik, masyarakat tak melawan sangat lah benda-benda macam tu, diorang support lah. Tapi mungkin kalau macam kes-kes tertentu, contohnya macam AI kan, AI mungkin ada skeptical sikit lah dalam kalangan public sebab benda tu mungkin melibatkan pekerjaan diorang ataupun mungkin sebab diorang rasa AI ni bahaya ke, ada skeptik kat bahagian-bahagian tertentu lah. Tapi secara umumnya bila ada investment terhadap sains, kepercayaan kepada sains, benda tu positif dalam kalangan publik. Of course. Sebab macam mana pun yang orang percaya ataupun tidak kepada perubatan moden ataupun alternatif, but basically kebanyakannya lah bila dah terlampau teruk, diorang akan hantar ke hospital juga. Betul ke? Kan? So basically memang bila kau cakap pasal rata-ratanya kepercayaan kepada sains ataupun golongan sains, termasuklah medical practitioner ni, sebenarnya at the end of the day macam mana pun engkau sendiri pengamal ataupun pengamal perubatan alternatif ataupun mungkin orang panggil pawang ke bomoh ke macam mana pun, bila kau sakit dan kau tak tahu mana datang sakit tu, kau akan pergi hospital juga. Betul? So at the end of the day benda tu lah kan, bila kau tak dapat nak handle masalah atau benda semua, you go find someone who can lah. Benda tu lah. And tak ada parents yang akan anak aku nak jadi saintis. Tak boleh jadi saintis. I don't think ada parents Malaysia yang akan stop anak dia orang dari jadi. Ada juga kot. Ada tak boleh buat duit katanya. Oh ya ke? Tak boleh buat duit lah. Betul, tak boleh buat duit. Bagi aku kan, kalau nak jadi saintis kat Malaysia ni bukan privilege lah. Bukan privilege It's dia a macam burden lah. you It's a battle. kira tak boleh nak pergi jauh sangat lah. Bagi aku lah. Sebab Dia kalau then comes into the topic of brain. So dengar lah brain tentang saintis Malaysia yang bagus-bagus, yang banyak orang kata dia punya kepakaran ataupun dia punya ilmu dia tu diakui di luar negara. Benda tu aku rasa benda ni every year kita akan nampak yang terlibat
akan jumpa lah yang terlibat dalam penyebabkan black hole tu dan sebagainya. Aku rasa banyak juga over the years benda tu dekat sana. So benda tu juga yang kadang-kadang buat kita tertanya, adakah environment, science dan teknologi di Malaysia ni, is it that bad ke, macam sampai kebanyakan orang keluar untuk untuk buat apa yang dia suka buat lah dekat sana kan. Sebenarnya macam ni, saintis kita dengan saintis luar pun sebenarnya tak kurang hebatnya, sebab kalau tengok publication pun kita banyak, kadang-kadang lebih daripada negara luar lagi. Kadang-kadang funding kita kecil dengan funding besar, kita boleh setara macam tu. So apa kurangnya kita ni sebenarnya funding tu yang paling penting. So kita tak ada mesin yang yang besar-besar, power lah. kan. Hadron Collider ke. Kita kena collaborate dengan luar semua tu. Even particle physics kat sini pun banyak collaborate dengan kat luar, sebab dia orang ada mesin, ada access, ada dana semua tu. Tapi, sebab tu, dan macam kalau tengok industri kan, kalau diorang nak buat research ke apa, diorang terus divert ke universiti, atau diorang nak check apa quality water tu kan, terus ke universiti, diorang tak buat sendiri. Diorang tak ada nak buat R&D. Kalau kat luar negara pun macam tu, sebab universiti pun kadang-kadang dia orang buat research, dia orang boleh nothing to lose. Dia bukan macam nothing to lose, macam kalau macam bukan nothing to lose, bukan nak everything. Macam kalau company buat research tu invest banyak sangat tapi tak ada untung kan, so dia orang akan rugi, so boleh bankrupt. So biasanya sepatutnya industri dengan university ni dia ada sepatutnya ada hubungan yang baik lah bab macam ni, macam in the future or something. Sebenarnya kalau tengok kat Taiwan ni, baru 2 bulan lepas saya punya SB kat sini kan, dia vice president universiti kat sini. So dia dah start nak recruit more than 200 student untuk prepare 6G, 6G. So kita baru 5G kan, baru nak implement, dia orang dah start nak recruit untuk 6G. So dia orang Taiwan, dia ada satu komiti kan. So dia akan invite industrial dengan academician lah. So teknologi sini ke mana direction dia. So dia dah start latih lah student-student tu untuk 6G. So student-student ni bila dah graduate, dia akan masuk company dan dia akan teruskan research tu. So tu yang menariknya kat sini, sebab tu Taiwan number 1 in the world sekarang ni. I see. Dalam bidang data. Khalid, kita boleh ambil tak yang soalan daripada saudara Adnan Sani tu? Soalan dia macam lebih kurang fakta atau auta. Okay. Mana atas lah? Adnan Sani. Sekejap. Tadi kau ada highlight dia punya komen. Okay. Ni. Okay. Mana komennya? Okay. Sorry. Ini tanya, salam tuan-tuan, waalaikumsalam. Pendapat tuan, adakah industri di Malaysia ini menghargai kepakaran orang Malaysia atau masih lagi memencilkan R&D orang Malaysia lah basically, dan hanya mengharapkan kepakaran dari luar? Adakah company-company di Malaysia buat jaringan dengan universiti secara serius untuk libatkan rakyat Malaysia dengan R&D ataupun untuk industrial use? Terima kasih. Okay. So benda ni memang banyak berlegak. Dan benda ni over the years memang banyak kali aku dengar ada orang komplain, macam dia kata our GLCs are not prioritizing our universities dan sebagainya, suka ambil kepakaran kat luar, sampai buat team building pun nak kena Mak Saleh datang buat team building, sedangkan banyak je team building dekat macam. So benda ni fakta ke auta? Betul ke korang sebagai orang sains yang terlibat dengan, ada yang terlibat dengan R&D dan sebagainya, betul ke korang merasakan yang dekat Malaysia ni banyak orang kata research yang bagus-bagus, tapi at the end of the day industry player akan ambil daripada luar? So betul ke tak? Okay. Siapa nak jawab? Nampaknya macam saya jawab. Okay. Macam ni, kalau ikutkan memang kat sekarang ni kita ada masalah nak matching research Malaysia, universiti dengan company. Tapi sebenarnya kita kena faham fungsi universiti tu sebenarnya. Fungsi universiti ni bukan buat duit. Dia sebenarnya lebih untuk nurture human capital. Dia lebih untuk nak perdebatan antara ilmu
dan mengembangkan ilmu itu sendiri. So bagi saya memang universiti pun memang patut balance antara akademik dan industri. Sebab bila industri ni kita boleh buat duit, even kalau tengok top-top universiti pun diorang balance dua ni. Diorang fundamental power, industri pun power macam tu. So kalau nak katakan industri Malaysia tak agak R&D kat Malaysia ni, memang ya. Saya boleh katakan ya sebab diorang fikir diorang lebih kepada nak macam mana ya, cost. Dia orang fikir pada cost tau. So kalau dia invest, dia orang nak pulangan dia orang, sebab benda ni simple matematik, simple business. Dia orang kalau cost selalu tinggi tapi pulangan lambat. Pulangan lambat. Dia macam ni tau, dia ada graf efficiency dengan cost. Kalau graf efficiency tinggi tapi cost tinggi, dia orang tak kena buat. Tapi walaupun benda tu murah tapi benda tu work. So why not dia orang buat benda tu? So kadang-kadang kita orang macam R&D kat Malaysia dia buat research yang memang quality gila. So memang revolutionary tapi cost tinggi. Memang tak boleh nak buat apa. So kadang lebih satu juga macam saya cakap tadi tu lah. Kira apa yang tak ada sekarang ni, kita tak start dari awal. Macam Taiwan, dia orang dah start 40 years ago. Betul tu setuju. 40 years ago untuk jadi apa yang sekarang ni. Dia bukan baru mula 10 tahun lepas, 15 tahun lepas. Dan kerajaan ni orang serius dengan benda ni. So first batch dulu kan, sebab saya baca history ni, Taiwan macam ni, Taiwan Triumph Semiconductor. First dengan second batch dengan third batch dia orang hantar ke US, yang mana Silicon Valley tu, dia orang memang bright student akan dihantar sana. Dia orang akan kerja kat sana dapat sampai 15 tahun pengalaman, 10 tahun pengalaman. Dan waktu tu dia orang dah kata it's ready, it's now, it's the time. So dia orang tubuhkan semiconductor, selupa dah Taiwanese, tapi ada government dan dia orang sebab dari situ munculnya TSMC. So engineer yang dah bertahun pengalaman cuma dekat Silicon Valley tu dipanggil balik, dia orang tubuhkan syarikat. So semua dah ada pengalaman. Dan dan ada dua juga. Ada yang pergi ke industri, ada yang pergi akademia. Kalau tengok saya punya department, masing-masing ada pengalaman kerja dekat 15 tahun dekat industri, lepas tu jadi profesor. So dia orang dah tahu apa industri player nak apa. Sebab ada yang bekas CTO TSMC, yang TSMC ni yang buat chip Apple tau. Bionic semua 14, Bionic 13 semua tu TSMC yang buat. So CTO tu Chief Technology kan. So dia datang sekarang ni jadi profesor dekat sini. So dia dah tahu apa industri nak. Dia tahu student jadi apa yang industri nak. Research apa yang industri nak. So dia orang dah start dari awal. So dia orang dah nurture. Sebab tu saya cakap tadi, ini sepatutnya nurture human capital, bukan directly off pada R&D semua tu. So sebab tu sekarang ni dia orang pakaran kepada putus. Basically cakap Mus tu betul lah. Dia problemnya apa nama Yelah, biasanya industri-industri ni dia lebih kepada dia base tau, business dia pada economic ataupun business minded. So diorang kalau nak buat something biar ada untung kan. R&D ni benda yang long term. Bila kita buat something tak boleh nak buat dapat untung cepat. Kan? Sebab tu yang boleh biasanya yang buat R&D ni orang yang company dia besar-besar. Contohnya Top Glove, dia ada R&D, TM ada R&D. Lepas tu biasa yang besar-besar lah Sapura Energy kan. So yang company industri-industri kecil ni diorang tak boleh nak buat benda tu sebab takut merugikan diorang. Contoh menelan kos dan tak boleh memulangkan keuntungan kepada diorang sendiri. Tadi so secara realistiknya mungkin diorang hargai kita. Diorang mungkin hargai R&D tapi diorang tak boleh nak buat something untuk hargai benda tu. Contoh yelah sebab diorang sebab tu sebab Malaysia ni lagi satu dia punya culture dia
dia culture engineering tau. Dia bukan culture science. Oh, yes, culture engineering. Dia culture I agree with engineering. that. Culture engineering. So dia orang industri-industri bila nak buat something, dia nak benda yang praktikal, benda yang dah ada blueprint, okey dah ada siap. Dah ada siap dia orang tinggal buat je benda tu. Sebab tu dia orang akan ambil idea daripada luar, blueprint daripada luar. So dia orang tinggal buat tapi dia orang ubah sikit ikut cita rasa dia orang sendiri. Mungkin ada adjust sikit kat sana sini keluarkan dia orang punya produk sendiri. Tu dia kita punya culture kat Malaysia. Kita punya culture kat Malaysia ni kurang mementingkan fundamental science. Lebih mementingkan engineering punya aspek lah. Sebab tu course engineering ni banyak dekat universiti kat Malaysia ni. Betul. Itulah dia punya sebab dia kenapa biasanya R&D universiti dengan industri dia selalu tak berapa nak matching lah kadang-kadang. Okay. Contoh saya cerita reality R&D ni cerita betul paracetamol. Nak buat paracetamol tu daripada dia buat kan sampai dia lulus tu 10 tahun. Dan jumlah dia pakai 1 bilion. 1 bilion lah paracetamol. Bukan 60 tahun ke start dia punya research. 60 10 tahun tu rasanya antibiotik ke apa. Itu pun kira ringkas tu. Sekejap. Dan benda yang lagi satu yang penting pasal R&D semua ni kan. Okay, maybe cost dengan apa masalah penerimaan institusi semua ni. Tapi ada satu lagi faktor ketiga kan, undang-undang. Ini pun sama bentil. Contoh lah saya cerita. Sebab maybe engineering, bio, fizik semua tu. Kalau bahan tu macam rosak, macam boleh lupus. Tapi kalau bio, contohlah GMO, genetically modified organism semua tu kan. Kalau rosak, masa kita sebar benda tu, boleh kena sama juta. Sebab tu kalau kita tengok dalam bio farma, diorang ada macam undang-undang yang sangat ketat. Kalau tak boleh, kalau nak tanam kan, tanam kat tempat ni, jangan hantar kat tempat lain. Sebab kalau hantar tempat lain kan, contoh saya buat bioindustri ketat sikit lah nak buat. Yes. Yalah, kilang haram relax ke buang dalam sungai. Sebab tak bahayakan. Kurang bahaya kot. Sebab tu saya cakap macam dia ada undang-undang dia ketat. Contoh macam saya cakap balik, saya modified apa beras kan, padi boleh tanam kat padang pasir. Okeylah, bunyi macam bagus kan. Tapi entah padi tu dia boleh outcompete segala jenis tumbuhan kat bumi. So memang akan rosakkan ekosistem terus. Macam dekat USA kan, dia orang bunuh semua serigala kan, habis rosak ekosistem. Tak ada orang nak makan rusa. Macam tu lah. So antara selain daripada cost kan, kita juga kena fikir pasal apa perundangan. Tapi contoh, undang-undang ni juga boleh dilonggarkan. Contoh macam COVID kan, takkan kita nak bagi ketat, memang tunggu orang mati juta je lah. So diorang tak nak terpaksa longgarkan. Kan diorang kasih human trial semua dan sebagainya. Komen Ilham ni menarik. Boleh kita highlight tak komen Ilham? Okay, yes. Bukan. Okay. Ni. Ilham kata satu lagi benda yang semua orang kena akui adalah Malaysia ni kita suka ride the wave. Yes. Follow the trend. Dulu masa zaman biotech tengah meletup, kita keluarkan dana banyak untuk biotech tapi tak ada plan jangka masa panjang. At the end of the day jadi gajah putih. Sekarang zaman IR 4.0 macam tu juga. Kita semua nak go into that direction. Tapi plan kita apa? Benda ni aku rasa boleh nampak semenjak sorry to say lah, I don't know about you guys, tapi ni pandangan aku saja. Semenjak Cyberjaya, we tried to chase and then tapi without proper planning, without proper product dan sebagainya, dia jadi gajah putih, tak achieve apa yang kita nak. Samalah dengan biotech ni dan sebagainya. That's how I feel lah. Mungkin ada orang lain dia kata saya berbeza pendapat, mungkin lah kan, tapi but that's how I feel lah benda ni pasti. Biotech Malaysia punya biotech Malaysia dulu kita fail sebab support dia. Kebanyakan duit tu lebih kepada management. Sangkut. Mus kau punya dana untuk R&D sikit. Hello? Kau punya line putus-putus. Line Taiwan punya line lokal sikit. Alamak, macam mana Taiwan ni? Saya tengok. Okay, Musyarik cakap bagi peluang. Tak, saya tengok orang lain pun hilang juga ni. Lebih 300 FPS ni. Okay, sambung tadi.
kalau ikut report dia, kebanyakan dana yang pergi ni bukan dana, lebih kepada management, bukan pada R&D. Yang sepatutnya dana tu pergi pada R&D tau. So company, ada setengah company ni dia macam more than 60-70% bayar gaji pengurusan, dan R&D ni sampai saintis nak minta duit, tak ada duit nak buat research. Sebab tu antara lingkup, itu yang jadikan, so tak ada research, tak ada groundbreaking groundbreaking punya penemuan, tu yang jadi tak boleh pergi ke mana-mana. Itulah macam aku cakap tadi lah, diorang ni kalau bila contoh macam biotech dengan IR 4.0 ni kan, contoh kalau kita invest ke arah tu, nanti industri-industri ni akan guna duit tu untuk adakan terus produk tu. Maksudnya diorang tak ada plan elok kan, tak ada plan macam mana nak duit dia. benda ni kekal jangka masa panjang, tak invest untuk R&D. Semak IR tapi dalam R&D kita tak banyak investment ke arah R&D tu. Kita banyak siapkan produk tu, kita implement, lepas tu kita tak tahu jadi kita tak jadi benda tu. Itulah problemnya biasanya. Tapi kalau ikutkan industri kat Malaysia ni, ada je R&D, tapi tak banyak company yang buat. Dan diorang pun sebenarnya diorang macam mana nak cakap sebab ada setengah, sebab ni lecturer kat sini dia bekas manager kat TSMC yang buat chip Apple tu. Dia kata dia pernah pergi dekat Malaysia dan dia pernah tolong Malaysia punya engineering inovasi. Dia tak buat pengembangan baru, tapi establish science, teknologi yang dah ada, dia orang innovate jadi produk baru. Dia tak buat research, dia buat innovation saja. So tapi sebenarnya kalau ikutkan ada je Malaysia punya research center dulu Intel tak silap, dia beritahu yang USB dan beberapa senarai yang research center kat Malaysia, yang saintis Malaysia yang buat, yang groundbreaking, kita pun tak sangka pula. Itu Malaysia yang buat. Ada poster saya terlupa, saya tak ingat. Pendrive semua tu kan. Lepas tu itu sebenarnya kita tak ada, macam saya kata awal tadi tu, kita tak ada dana, kita tak ada research. Lepas tu sebenarnya perlu, macam saya kata tadi tu lah, macam kat Taiwan ni, dia dah start, dia nak start 40 years later baru kita akan nampak result. So kita lebih kepada dia dah start dari awal. Lepas tu kadang-kadang sebab saya sendiri rapat dengan researcher dekat MIMOS tu, dia cakap kadang-kadang MIMOS dia dah buat something tau, dia dah buat research yang dia dah boleh, tapi orang industri tak nak sebab bagi dia orang tak praktikal apa benda. Tapi bila saya dekat sini saya nampak kan, nak dengar kes tu juga. Bila saya dekat sini saya nak buat research dah. So saya ada tajuk, so metodologi saya propose selalu kena reject sebab bagi dia orang tu advance, bukan maknanya benda tu akan, kita tak ada establish equipment, tak ada. Kau kena mula-mula sekali dia suruh tengok lab, tengok what technology that will occur, apa yang dah ada kat sini. So you have to think something that kita boleh guna benda yang lama ni untuk buat benda yang baru. So create something. So kalau kita, contoh kita datang kat company, kita boleh buat ni, boleh buat ni. Tapi nak buatnya kau kena beli mesin ni. Tengok, ini berjuta ni, bukan berjuta, hampir bilion ni. Macam tu. So dia orang, tapi output dia akan kira dengan pesaing lagi, mana harga semua. So macam kat sini macam-macam, memang saya propose yang memang advance punya equipment apa semua tu. Dia kata kita ada equipment yang hebat kat sini, so why don't you look at this equipment, think something that you can do about this, produce something. So orang kuat majalah sains, dia dah propose mungkin pergi orang kuat majalah sains, siapa Amar ke saya, dia ada ni, dia komen. Boleh, Muhammad Faizal, selain R&D ikut trend, integrity scientist Malaysia, dia dalam dia scientist Malaysia perlu diaudit secara teliti dan telus, terutama yang melibatkan grant besar. Ini pun selalu dengar tentang mismanagement of grants and what not. I think
one of the things lah. Sama jugalah macam yang kau cakap pasal biotech tadi. Nampak macam untuk R&D tu sikit, tapi untuk lebih kepada management dan sebagainya mungkin adalah mismanagement, I don't know lah. Bukan nak nanti orang kata kita menuduh ke apa benda semua kan, but I do feel apa yang saudara Faizal cakap betul. Dia kata selain R&D ikut trend, integriti saintis Malaysia perlu diaudit secara teliti dan telus, terutama yang melibatkan grant besar. I'm sure macam aku tahu for fact Mus dengan Zami ada terlibat research using grant. Kau ada ke Mah? Saya jawab ke Zami jawab? lagi. Kalau Zami jawab, Buat assignment je. saya nak jawab ke? Kalau Boleh. macam ni, sebenarnya masalah integriti saintis ni bukan kat Malaysia je. It's happen around the world. Kadang-kadang saintis UK pun ada, saintis China pun ada. Kalau kita tengok, kalau siapa selalu follow Retraction Watch kan, kat situ kita akan nampak sebenarnya dia orang akan laporkan, dia orang kadang-kadang ada orang yang laporkan ini penemuan ni tak betul ni, so dia orang akan expose dekat Retraction Watch tu. So kerja orang ni expose fake scientist tau. So saya selalu follow. Malaysia ada pernah highlight beberapa sebab dia PhD student punya kerja, sebab kita ada publish or perish. Kalau tak publish boleh macam tu. Perish So, daripada segi kadang-kadang apa? terdesak. Perish daripada segi apa? Hilang kerja, tak dapat KPI tak fulfill. KPI tak fulfill. Tergantung lah kalau KPI tak fulfill kan. So kalau KPI dia tak naik pangkat ke, kena buang ke apa kan. So terpaksa publish. So benda tu terdesak, bukan kat Malaysia je, China pun ada, UK pun ada, US pun ada, kadang-kadang expose tau. So kalau memang mana-mana pun berlaku, so memang patut ada integriti, memang perlu diaudit. Kadang-kadang ada memang ada pembelian yang meragukan ke apa ke. Itu sebenarnya happen all around the world. So Malaysia pun tak terkecuali, memang ada benda tu berlaku. So tapi saya kat Malaysia ni juga ramai juga yang beda macam saintis luar. Saya percaya sebab saya berjumpa macam-macam orang yang memang integriti. Benda ni tak boleh ni macam tu. Benda ni tak boleh kita kena follow the law. Yang terlalu rigid pun ada. Walaupun orang lain buat dia kata tak boleh, kita tak boleh follow orang macam tu. Ada juga macam tu. Betul. Menjawab Tak adalah, kadang-kadang kita integriti, kita nak buat something kan, kita dapat geran, kita nak make something, tapi kadang-kadang geran yang kita dapat tu dia ada KPI dia, ada KPI dia. Kadang-kadang KPI ni menghalang kita untuk buat sesuatu yang kita secara murninya nak buat kan. Contohnya macam yelah, setahun nak kena publish tu, setahun kena publish 5 paper contohnya. So nanti fokus kita dekat dia, jadi bila banyak sangat kita terlalu follow KPI tu, kita terlalu kita terperangkap tau. Kita punya tindakan kita, pergerakan kita terperangkap kat KPI tu. Nanti bila kalau kita follow KPI tu, nak dapat geran lagi susah. Betul lah, for future juga kena maintain lah, kena pandai main juga Yalah, lah scientist itulah ni dia. Bukan just be brilliant on research and things science saja, but commercialization, politik sini sana, nak kena get studies lagi semua. Kecoh juga. Banyak cerita lah. Saya nak cerita pasal saya nak cerita pasal Enrico Fermi tau. Dia antara yang revolutionize science fizik dekat Itali. Itali. So sebenarnya ada 3 elemen yang saya perasan yang dia buat. First, propaganda. So propaganda sebab tu dia buat buku sains dalam bahasa Itali sendiri. Kedua, peluang. So dia rapat dengan seorang profesor ni rapat dengan dengan ahli politik. So dia main politik kat situ tau. Ketiga sekali, dana. So bila dia dah rapat dengan politik, dia boleh senang minta duit untuk laksanakan dia punya propaganda. Tu propaganda semestinya benda yang jahat, so dia benda yang baik. Dan dia kebetulan dia dapat Nobel Prize, sebab tu dia lagi senang nak accelerate dia punya propaganda untuk, dan akhirnya dia berjaya, dan dia berjaya revolusikan pendidikan fizik, fundamental fizik dekat Itali tu. So saya rasa
pada Adam Daniel ya. Ada yang nak highlight ke? Siapa? Tadi yang kau cakap tu sebenarnya Zami kena buat tu lah. Kau kena himpit ahli politik Zami. Barulah dapat peran besar. Tu tak integriti tu. Okay. Integriti tu. Nanti orang cakap makan keliling. Ada soalan daripada Adam Daniel. Yes, kau kena jawab soalan ni Zamir. Kalau tidak kita akan kehilangan seorang saintis kami. Okay, sebab Adam Daniel ni dia adalah, aku kenal lah, aku rasa umur dalam 12 ke 11 tahun. Dia peminat engkau sebenarnya Zami. Yes. Dan dia ada channel YouTube dia sendiri cerita tentang sains. Basically lah. Okay. Dia pun tadi tanya. Dia kata 5 kali dia tanya. Abang Zami tolong ceritakan, terangkan kepada dia tentang konsep multiverse. Teori multiverse. Tolong Zami. Okay, asal-usul multiverse ni berasal daripada eksperimen double slit eksperimen. Okay, boleh tengok kat YouTube lah apa double slit eksperimen tu macam mana. Okay, dalam double slit eksperimen ni, kalau kita pancarkan cahaya, nanti dia akan hasilkan gelombang tau. Sebab cahaya bila lalu gelombang, lalu slit tu dia akan hasilkan gelombang. Interference, faham tak? Macam kita baling batu dia akan hasilkan gelombang kan. Kalau kita simbah air dekat kawasan celah, dia akan hasilkan gelombang. Betul tak? Cahaya pun sama tau buat benda tu. Tapi itu cahaya. Tapi orang saintis pernah buat guna elektron. Elektron kan dalam bentuk zarah. Betul tak? So sekarang ni dia ada dua celah. So bila elektron ditembak, single elektron ditembak, benda yang sama berlaku apa yang cahaya buat. Maksudnya zarah tu bertukar jadi bentuk gelombang. Okay. So idea multiverse ni muncul sebab interpretation kejadian tu. Apa sebenarnya yang berlaku apabila elektron dia sampai dekat slit tu, double slit tu. Apa yang berlaku? Adakah elektron tu berpecah jadi dua, ataupun elektron tu dibawa oleh gelombang, ataupun dia bertukar jadi gelombang ke? So benda tu ada interpretation. Apa sebenarnya yang berlaku pada elektron tu? So salah seorang saintis nama dia Hugh Everett, dia tafsirkan elektron akan lalu satu pintu kan, tapi dia akan lalu salah satu pintu, tapi walaupun dia lalu salah satu pintu, dia punya interference tu tak berlaku juga. Cumanya bila dia lalu salah satu pintu, pintu kedua dia tak lalu lah kan. Bila pintu kedua dia tak lalu, Hugh Everett kata maksudnya dunia selari tu lahir. Dunia selari lahir berdasarkan pilihan elektron tu sendiri. Faham tak? Okey, contohlah aku bagi contoh mudah. Hari ni aku pakai baju warna merah kan. Aku boleh je, aku ada pilihan pakai baju lain tapi aku tak pakai. Tapi pilihan tu menyebabkan lahirnya dunia baru. Okey, lahirnya dunia baru yang aku pakai baju lain, ataupun sekarang ni aku tengah live video ni. Mungkin ada kat dunia baru yang aku tak live video ni, mungkin aku tengah tidur. Okey, mungkin aku tengah buat kerja lain. So setiap pilihan yang kita buat tu ataupun setiap kemungkinan kewujudan kita tu akan melahirkan dunia-dunia baru. Aku sebenarnya tak berapa suka sebenarnya idea multiverse ni. So aku sebab rasa macam cyberpunk ni antara macam alternate universe, multiverse juga ke? Lebih kurang lah. Alternate universe, multiverse, lebih kurang lah. Dia basically multiverse ni dia versi kita tapi dia punya culture dia tak sama. Hidup kita tak sama. Dunia kita tapi dia punya perjalanan hidup dia tak sama. Timeline dia tak sama. Namus. Mungkin presiden dia Patriot pun orang lain dari kat dunia lain. Maybe. Amar ke? Dia Amar pun nak join. Okay. Amar dulu. Saya dulu ke? Amar dulu, saya dulu. Okay, saya malah cakap lama. Okay. Amar. Amar dia. Amar dia apa? Dia macam multiverse macam boring lah dia. Amar okay macam ni. Dia macam elektron tadi tu. Dia sebenarnya elektron tu akan pergi, dia ada satu fenomena yang kita orang tak boleh nak explain. So benda ni so salah itu teori tu wujud. So dia basically macam ni lah. So dia kiranya kalau bahasa Buddha dia macam ni. Dia ada seorang lelaki ni duduk dekat bar. Dia tengok dua perempuan. So mana satu dia nak try nak pergi, mana satu dia akan. So
So macam elektron tu dia pergi ke pintu satu. So maknanya lelaki tu pergi ke A, ke perempuan yang A. Lepas tu tapi dalam dunia lain akan wujud satu dunia lain ke B. So elektron tu akan pergi ke B juga. So dia bukan akan tau, dia macam interpretation tau kat situ. So bila dah sampai satu tahap tu, bila kita observer, kita akan tengok, kita akan buka, kita tengok, kita akan measure mana satu elektron akan pergi. So ada probability. Sebenarnya macam ni lah konsep paling mudah. Kita guna kita guna konsep kucing Schrodinger. Kucing Schrodinger Contohlah, aku masukkan kucing dalam kotak. Betul lah, aku masukkan kucing dalam kotak. Lepas tu aku tutup kotak tu. So kucing tu dalam kotak tu ada radioaktif material. So radioaktif material tu dia boleh jadi reput, boleh jadi tak reput. Bila dia reput maksudnya dia sebarkan radioaktif lah. So bila kita tutup kotak tu, dalam tu ada kucing, kita tak tahu kucing tu dah mati ke belum. Betul tak? Sebab kita tak buka kotak tu, kita tak tahu dia dah mati ke belum. So basically kotak tu berada dalam keadaan superposition. Maksudnya dia dalam keadaan hidup dan mati at the same time. Okay. So bila kita buka, kita observe tau. Kita observe, bila kita buka barulah kita tahu sama ada kucing tu dah mati ataupun tidak. Okay, contohnya kita buka, kucing tu hidup. So bila kita buka, kucing tu hidup, dah lahirnya dunia baru, kucing tu mati. Itu konsep dia. Konsep dia muncul dari situ, interpretation dia. Maksudnya dia buka kotak tu. Observation kita ni menyebabkan dia punya wave function collapse, atau lahirnya dia punya dunia baru. Itu konsep dia. Maksudnya setiap kewujudan elektron ke, kewujudan manusia ke, kewujudan kucing tu ke, salah satu kewujudan yang terjadi kat dunia ni, kewujudan lain akan terjadi kat dunia lain. Aku rasa konsep benda yang paling best yang wujud pada konsep ni ialah what if lah. So what if Nazi won World War II, contoh benda macam tu kan. Dia sebenarnya multiverse ni sebenarnya lebih kepada hypothetical lagi. Dia tak ada bukti lagi wujud. Tapi is a one of kind of area yang quite good. Macam mana quite menarik untuk kita expand sebab dia boleh expand a lot of so macam Nobel laureate Steven Weinberg pun dia pernah suggest dia kata multiverse ni exist tapi kita kan help finding value. Kita boleh observe banyak banyak saintis sebenarnya define, macam Zamir ni dia pun tak apa suka multiverse ni. Memang betul pun. Dia masih lagi sebab hypothetical tapi dia half truth lah sebab dia menarik lah dia tapi sebab tu saya kata tadi hanya probability. Sebab tu saya cakap tadi tu awal-awal sekali lebih kepada probability. Elektron boleh ada kat sini atau kat sana. Bila kita tengok baru kita tahu kat mana. Bila dia ada kat sini so, maksudnya posisi dia tempat lain tu wujud kat dunia lain. Susah nak translate. Okay, before we go, aku rasa benda yang konsep dia mudah nak faham. Cumanya macam susah nak dibayangkan benda tu. Benda tu kat situ. Dia sebab dia kontinuitif. Kan betul. Aku ada personal question yang dah lama nak tanya. What this multiverse punya konsep really means ialah for every single decision yang kau buat akan wujud universe baru. Dan dalam dunia ni bukan aku dengan kau je hidup. Berbilion orang hidup, berbilion haiwan hidup. Banyak daun dekat pokok. Setiap daun tu ada superposition dia di mana ada yang ketika dia gugur, satu ketika tak gugur. So dia tu macam dia tak susah nak faham. Tak susah nak tangkap, tapi bila nak fikirkan tu rasa macam malas lah. Benda ni kan. But that's the problem lah sebab macam apa? Schrodinger tu sendiri kan. Selagi mana kita tak tengok benda tu, kita tak tahu benda tu wujud ke tak. So tu yang macam macam percaya tak percaya. Susah. I see. Okay, aku nak masuk adik tadi tu. Untuk adik tu saya suggest dia cuba tengok lecture Brian Greene lah. Brian Greene ni dia ada discuss pasal multiverse. Brian Greene okey lah. Dia 9 type of dia Brian Greene lah
bolehlah untuk permulaan. Dia ada discuss 9 jenis multiverse dan 9 jenis-jenis tu ada sesuai. Adik tu boleh start dari situ lah, Brian Greene. Tengok YouTube video punya animation tu banyak sebenarnya pasal Brian Greene tu. Okay, aku nak tanya just generally siapa. Do you find masalah tak kita nak macam benda-benda fizik and benda ni dengan kita punya faith? Do kepercayaan kita ganggu tak kita punya, where do you stand? Is it a problem to understand tentang agama kita, faith and physics, or is there some overlapping ke antara ni? Dan benda ni boleh tak aku minta Amar yang jawab, sebab betul. Aku memang nak suruh Amar jawab ni. Amar ada tengah tulis buku tentang Amar macam pukul ni tentang evolusi. Evolusi and all. Evolusi ni antara benda yang sangat tabu dibincang dalam masyarakat kita, especially dalam kalangan kita umat Islam lah. Basically kan, evolution ni dan sebagainya, sebab dia akan terkait dengan teori Darwin, iaitu manusia berasal daripada beruk, daripada monyet dan sebagainya, ataupun kehidupan berasal daripada air, benda tu kan. So benda tu tabu. Mungkin Amar boleh jawab daripada aspek jawab pelan-pelan. Choose your words. Choose your words. Choose your words carefully, sebab kalau tidak kau memang kena ban. Tak apa, dah biasa dah kena panggil murtad apa semua. Okay, right. Padahal saya cakap benda betul, macam ni. Pasal faith tu saya percaya merujuk pada konsep metafizik lah. I mean, contoh yang perkara-perkara gaib, neraka, syurga, malaikat apa semua tu kan. Dan sains pula ialah benda yang fizik. So that's the problem. That's the answer. There's no problem actually. Kenapa nak campurkan metafizik dengan fizik? Sebab benda tu saja dua-dua dah lain. Betul. Contoh saya cerita. Okay. Kan orang kata apa, sebab ni contoh paling kes paling senang, Darwin lah. Sebab katanya manusia ni berasal dari monyet semua tu kan. So mana boleh, sebab manusia yang pertama ialah Nabi Adam. Takkan nak cakap Nabi Adam ni monyet dan sebagainya. Okay. Exactly. Diorang guna logik macam tu kan. Saya guna balik logik tu kat diorang. Nabi Isa anak Aram. So macam tak masuk akal. That's heavy man. Dengar. Tak saya cakap. Tak. Okay. Tak, saya cakap. Saya cuma guna logik diorang dekat diorang balik. Sebab kenapa diorang nak campurkan benda yang metafizik dengan fizik? Sebab memang because in their world is everything. So macam dah cakap awal, Allah cakap awal yang proses kejadian Nabi Adam tu ialah mukjizat. Mana benda metafizik memang bukan untuk difahami minda kita. Memang bukan untuk difahami oleh sains pun. Jadi kalau kita guna konsep Nabi Isa yang lahir tiba-tiba macam tu kan, yang memang kelahiran dia mukjizat, kalau saya campurkan daripada sains, maka Nabi Isa lah anak Aram. So mengarut kan. Sebab tu saya cakap, kenapa kita campur benda yang metafizik dengan fizik? Benda tu sebenarnya kita boleh gerak selari, tak ada masalah pun. Tapi sebab kita campurkan benda ni, akan wujudkan lagi banyak fitnah daripada yang sepatutnya. Okay. That's good, right? Very good answer. Dia agak keras kalau orang nampak gaya penerangan kau macam tu kan. Dia agak keras lah. Orang tak nak dengar yang lain tu, orang dah gaduh dengan kau dekat. Saya nak tambah sikit. Bagi Sadiq yang ada point ni. Apa tu Lemaitre ni dia dia yang Lemaitre ni dia saintis, dia propose Big Bang dan dia paderi sebenarnya. Dia pernah cakap macam ni tau. Siapa yang dia sebenarnya dia kata sains dengan sains dengan agama ni dia selari. Dia tak overlap dan dia sepatutnya complement each other. So siapa yang cuba nak kaitkan agama dengan sains ni, dia tak faham kenapa kitab tu diturunkan. Dia kata tujuan kitab diturunkan semacamnya kita Big Bang dah lama dah dalam kitab aja gitu contohnya. So dia kata orang yang cuba nak buat macam tu sebenarnya dia tak faham apa tujuan kitab tu diturunkan. So lepas tu orang yang sains dia kaji sebab define agama apa sih, dia sebenarnya tak faham kenapa tujuan sains tu dia wujudkan. So kenapa dia tak faham falsafah, dia kata harfiah sains tu. So dia kata siapa yang cuba overlap, siapa nak cuba define each other semua tu sebenarnya dia orang tak faham apa tu sebenarnya agama dan tak faham apa sebenarnya tu sains sendiri.
So benda tu sepatutnya selari can coexist each other macam itu. Dan tu Pedri kena cakap lah. Dan kadang-kadang macam apa konsep Amar bagi tahu tu aku suka sebab konsep ialah kenapa nak gabungkan between fizik dengan metafizik, macam kita dah percaya benda tu mukjizat lah apa benda dan sebagainya, dan benda ni faith basically lah. Aku nak kongsi satu cerita aku baca, tapi aku bagi tahu awal cerita ni aku tak tahu betul terjadi ke tak, orang tu tulis betul ke tak, tapi pelajaran dia ada. Cerita dia tentang katanya tentang seorang wali Allah berjumpa dengan Ibn Sina. So masa tu Ibn Sina ni antara saintis yang masyhur lah, yang terkemuka, yang banyak buat kajian dan sebagainya, apa benda semua. So wali ni dia nak tengok sama adakah keimanan Ibn Sina ni masih kepada Allah ataupun tidak, ataupun kepada sains yang dia percaya benda tu. So dia pergi jumpa Ibn Sina ni, dia jumpa Ibn Sina, masuk dalam bilik dia, Ibn Sina tengah duduk baca buku. Dia ambil tembaga, dulang tembaga, dia campak dan dulang tembaga tu jatuh ke tanah. Dia tanya Ibn Sina, tu apa? Ibn Sina kata itu gravity. Dia ambil dulang yang kedua, dia campak dan terapung. Dia kata, yang ni apa pula? Ibn Sina kata itu kuasa Allah. So basically aku macam aku cakap sekali, aku tak pasti cerita ni betul ke tak, tapi aku suka pelajaran dia. Pelajaran dia adalah macam mana kau pandai apa benda semua, akan ada benda yang mungkin kau unexplained ataupun kau kena yakin bahawa Allah tu lebih berkuasa yang boleh buat kun apa saja benda daripada tak ada kepada ada. So dan juga benda tu echo ataupun resonate dengan kita pernah dengar kan, orang kata selalunya orang yang makin berilmu dia lagi senang cakap dia tak tahu. Maksudnya there are some things that is unexplained. Kau cuba explain juga benda tu macam mana, unexplained. So basically aku rasa that part mungkin kita boleh ambil sebagai mungkin pedoman kita jugalah dalam saya menggunakan. There are some things yang memang macam contoh Amar kata tadi tentang kelahiran Nabi Isa yang tidak berbapa, kejadian Nabi Adam dan sebagainya, unexplained. Orang kata tidak secara azali macam mana kita manusia terjadi. Benda tu kat situ kan, maybe kat situ lah, tapi dia benda ni dah masuk teologi jugalah basically kan, aku rasa. Yes. Dia berat sikit. Okay, banyak, tapi sebenarnya kita dah lebih, kita selalu overshoot kita punya rancangan ni. Satu sejam lah, dah sejam 13 minit dah. Sains kan, kita saintis kan. Ya. Banyak. So kepada yang banyak topik best-best ni, masalah ni hujung ni. Kita mungkin kita boleh repeat tak dengan some more focus, dan kita dah prepare katalah contohnya macam katalah hari ni kita ambil macam faith and science ni kita ambil, next time kita ambil, kita dah ada satu yang generic. Hari ni very generic, tapi maybe next time yang little bit more focus and kita boleh kopik dalam, sebab 1 jam rasa sekejap je sayang. Betul. Okay. Kita akan jemput mungkin lagi sekali insyaAllah untuk bincang tentang apa orang kata topik-topik lain. Tapi kita dah sampai ke penghujung rancangan, dah ter-overshoot pun masa. Terima kasih kepada semua yang menonton. Thank you. Kepada Adam Daniel tadi sebab tak putus-putus untuk bertanya. Yes, memang 5 kali aku dah kata tadi. Dan juga dekat Naim Talantania, dia memang daripada awal tadi dia bombat je kita punya komen ni semua. Dia siap kata kat Kaumus, dia kata pakai kata je kaji 6G padahal line teruk dia kata. So anyway, terima kasih semua orang, agak alih juga, terima kasih semua orang. Yes, thank you so much. Stay dengan kita orang sejam 17 minit. Terima kasih banyak. Banyak soalan ada yang terlepas, saya minta maaf dan sebagainya. Kepada Amar, Zami dan Musodik, terima kasih kerana sudi melapangkan masa berkongsi dengan kita orang apa pandangan dan ilmu dan sebagainya. Kalau ada masa reply soalan-soalan dekat Facebook ni, ada orang tanya kalau ada masa lah. Kalau sudi lah nak masuk dalam tengok balik korang ni, ada yang bertanya soalan tu mungkin boleh jawab, boleh reply kat korang. Tapi apapun yang baik itu datang daripada Allah. Ada yang terkurang, yang terkasar bahasa, yang terguris hati datang daripada kami sendiri. Saya minta maaf daripada pihak penerbit, daripada My2Sense.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih. Baik. Salam.